Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian dalam satu situasi yang betul-betul menguji ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi sangat susah. Apa situasinya? Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahu menyembunyikan satu ayat daripada Al-Quran. Okey, lau katama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syai'an mimma uhiya ilaihi minal kitab lakatama hadhihi al-ayah. Aisyah kata sebagai cara untuk membantah orang yang menolak Al-Quran ni, yang kata Quran ni Nabi buat dan sebagainya. Aisyah kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersifat nak sembunyikan ayat daripada Al-Quran, maka ayat ini yang first kali Nabi akan sembunyikan. Arab jahiliah dulu mereka percaya isteri anak angkat sama macam isteri anak sendiri, tak boleh kahwin. Orang anggap benda tu berat, sebagaimana bekas isteri kepada anak bapa tak boleh kahwin, demikian juga bekas isteri kepada anak angkat bapa tak boleh kahwin. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan standard akhlak yang sangat tinggi terhadap para nabi, kita akan berasa takjub. Dan kesemua kisah-kisah ini dirakam di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah menceritakan yang untuk kita ni lain. Tapi kalaulah para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan beberapa perkara yang walaupun bukan dosa, para nabi tak buat dosa besar, dan pandangan yang kuat mereka juga tak buat dosa kecil, kalaupun bukan dosa, tetapi ada sahaja perkara-perkara yang dilakukan oleh para nabi yang mana perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala tegur mereka. Sedikit sebanyak kekurangan, bukan dosa pun, Allah tegur mereka. Standard tinggi untuk para nabi. Meskipun perkara itu bukan dosa, harus. Tapi apabila para nabi melakukan sesuatu urusan yang mana berbeza dengan sepatutnya, Allah tegur mereka direct di dalam Al-Quran. Ini pengajaran yang kita boleh lihat. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang sangat menarik untuk kita baca dan untuk kita ambil pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ujian dalam satu situasi yang betul-betul menguji ketabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Situasi sangat susah. Apa situasinya? Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahu menyembunyikan satu ayat daripada Al-Quran. Okey, lau katama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syai'an mimma uhiya ilaihi minal kitab lakatama hadhihi al-ayah. Aisyah kata sebagai cara untuk membantah orang yang menolak Al-Quran ni, yang kata Quran ni Nabi buat dan sebagainya. Aisyah kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersifat nak sembunyikan ayat daripada Al-Quran, maka ayat ini yang first kali Nabi akan sembunyikan. Sebab ayat ini ikut perkiraan zahirnya, dia telah meletakkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi yang sangat sukar. Sangat sukar. Tapi kerana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pilihan melainkan baginda terpaksa, berat hati ke, ringan hati ke, ayat Allah turunkan, Nabi mesti sampaikan. Aisyah kata, kalaulah Muhammad ni jenis nak sembunyi ayat, tak bagi tahu ayat dekat orang, maka ayat inilah first kali dia akan sembunyi. Sebab dia bagi bebanan yang berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak sembunyikan dia. Ayat apa ni? Ia adalah ayat di dalam Suratul Ahzab, ayat 36 dan 37. Ini, tuan-tuan, adalah satu kisah. Bismillah.
Nanti tuan-tuan yang boleh tengok tafsir ataupun terjemahan Al-Quran boleh buka balik dan baca balik. Saya suka cerita ni sebab ini salah satu kisah yang diceritakan detail di dalam Al-Quran. Dan di sinilah satu-satunya tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan nama spesifik, nama seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ahzab ayat 36 dan 37. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Cerita ni sangat tuan-tuan boleh bayangkan bersama betapa kisah ini memberi bebanan yang sangat berat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala setelah Zainab binti Jahsy ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy daripada jalur ibunya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak angkat yang sangat baginda sayang yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang sangat baginda sayang. Dan anak kepada Zaid bin Harithah ni kemudiannya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang. Dalam sebahagian riwayat disebutkan yang even sahabat-sahabat Nabi yang sangat dekat, sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan datang kepada Zaid bin Harithah ataupun Usamah bin Zaid, sebab dua orang ni sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kumpulan untuk pergi berperang, tentera pergi berperang. Kalau Zaid bin Harithah ada di situ, dia mesti akan menjadi ketua kumpulan tu. Nabi sangat sayang. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa Zainab binti Jahsy untuk meminang Zainab bagi pihak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah hamba lah, keturunan hamba. Zainab binti Jahsy keturunan pembesar Quraisy. Ibunya daripada Bani Hashim, pembesar Quraisy. Nabi berjumpa dengan Zainab. Nabi nak minang Zainab untuk Zaid. Asalnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tak nak. Biasalah hak orang, semua orang berhak untuk kahwin dengan sesiapa yang dia nak. Ini bukan kata resis ke apa ke tak, tapi semua orang dia nak kahwin dengan siapa dia kahwin lah, dia pilih orang yang dia nak. Zainab tak nak. Ala kulli hal, balik kepada cerita kita tadi. Nabi SAW nak pergi minang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Zaid dan juga Zainab. Zainab tak mau. Bila Zainab tak mau, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah turunkan ayat. Dan tidak wajar bagi seorang mukmin lelaki dan seorang mukmin perempuan, tidak wajar bagi kedua-duanya, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak wajar bagi mereka kalau Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, mereka pilih pilihan lain yang bukan Allah dan Rasulnya pilih. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Bismillah. Ini poin pertama. Allah turunkan ayat 36. Beritahu kepada Zainab, kalau Rasul memutuskan sesuatu, ia sama seperti Allah memutuskan sesuatu. Kamu kena taat perintah Allah dan kamu kena taat juga perintah Rasul. Walaupun mungkin Nabi SAW atas pandangan peribadi baginda, Nabi nampak macam Zaid ni kena dengan Zainab. Bukan wahyu pun. Mungkin bukan wahyu pun. Nabi nampak Zaid kena dengan Zainab. Nabi suka agar Zainab berkahwin dengan Zaid. Zainab tak mau, Allah turunkan ayat. Kalau Nabi putuskan sesuatu, itu sama macam Allah putuskan sesuatu. Ikut. وَمَا يَعْصِلَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sesiapa yang tidak taat
yang melanggar perintah Allah dan Rasul, mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Zainab pun setuju. Berkahwinlah Zainab dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Mereka pun berkahwin dan hidup. Setelah lama mereka hidup bersama, tapi tak ada matching. Zainab keturunan bangsawan, Zaid keturunan daripada hamba abdi. Tak matching, kehidupan tak matching. Ada ketidaksefahaman. Kedua-dua mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sekufu. Tak sekufu, ada masalah demi masalah. Ini penting. Ini ayat ni yang lagi penting ni, ayat yang ke-37. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi baginda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Ni cabaran besar. Zainab binti Jahsy adalah isteri kepada Zaid bin Harithah. Zainab binti Jahsy dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Zaid bin Harithah. Zainab tak mau kahwin dengan Zaid. Tapi Nabi telah influence Zainab. Allah telah turunkan ayat supaya Zainab hang kahwin dengan Zaid. Tiba-tiba Nabi SAW bermimpi yang baginda kahwin dengan Zainab. Tak kekacau? Kalau fikir logik akal kan? Apa nanti kata orang? Zaid tu anak angkat Nabi SAW. Apa nanti kata orang? Macam-macam terfikir. Orang anggap nanti Nabi sailang rumah tangga Zaid ke, orang anggap nanti macam-macam terfikir. Kan? Kesannya besar. Ini bukan main-main, kesannya besar. Tapi Allah telah tunjukkan kepada Nabi SAW di dalam mimpi Nabi SAW, wahai Muhammad, hang akan kahwin dengan Zainab. Nak dijadikan cerita, tengok ni ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala letak Nabi SAW di dalamnya. Allah nak letak Nabi SAW di dalamnya. Allah setting yang sangat mencabar untuk Nabi SAW. Barangkali itulah hikmah dalam ayat ni Allah sebut nama Zaid secara spesifik, sebab ayat ni ayat yang sangat berat. Zaid bin Harithah datang kepada Nabi SAW. Lepas Nabi mimpi ni, Zaid bin Harithah datang kepada Nabi SAW. Dia minta consultation. Dia minta pandangan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku rasa aku nak menceraikan Zainab. Kami tak sesuai. Tak sekufu. Dia di utara, aku di selatan. Cara aku dengan cara dia tak kena. Aku nak menceraikan Zainab. Apa Nabi nak buat? Nabi mimpi. Dah mimpi dah Nabi akan kahwin dengan Zainab. Artinya itu akan berlaku. Zaid pula, lepas Nabi mimpi tu, datang jumpa Nabi SAW. Zaid kata, ya Rasulullah, aku tak boleh dah duduk dengan Zainab ni. Tak kena jiwa kami. Maka Nabi SAW, takkan Nabi nak cerita, tuan-tuan cuba bayangkan, takkan Nabi nak kata, oh sebenarnya hang cerailah Zainab, aku dah mimpi aku nanti kahwin dengan Zainab. Masya Allah, kalau kata begitu, kalau fikir logik akal kan, apa Zaid nanti kata? Apa orang ramai nanti kata? Berat nak buat pilihan tu. Akhirnya Nabi SAW pun buat satu pilihan diplomasi. Nabi buat satu pilihan diplomasi yang baik untuk Zaid. Nabi kata, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Nabi pesan dekat Zaid, wahai Zaid, peganglah, simpanlah isteri kau elok-elok, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertahanlah dengan Zainab. Jagalah Zainab elok-elok, bertakwalah kepada Allah. The moment Nabi cakap begitu kepada Zaid, peganglah isteri kau elok-elok, bertakwa kepada Allah. Allah turunkan ayat. Nampak ni yang saya nak cerita tadi, beza kita dengan para Nabi. Untuk kita relax ya, kita sembunyikan rasa hati kita, apa yang ada dalam jiwa kita. Kita suka kat seorang, kita sembunyikan. Kita benci kat seorang, kita sembunyikan. Kita benci orang ni, kita kata kita suka dekat dia. Kita suka orang ni, kita kata kita benci dekat dia. Kita boleh sembunyikan apa-apa pun. Tapi untuk Nabi SAW, orang kata nanti, alah seronok jadi Nabi dapat wahyu. Dia bukan tentang dapat wahyu. Standard akhlak yang Allah letak dekat para Nabi ni tinggi, kita tak boleh capai. Apabila Nabi SAW kata dekat Zaid, amsik alaika zaujaka wattaqillah, jagalah isterimu elok-elok dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan ayat.
wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Dan wahai Muhammad, apabila engkau berkata kepada lelaki yang Allah beri nikmat kepadanya, nikmat Allah kepadanya, wa an'amta 'alaihi, dan engkau pun bagi nikmat kepadanya. Nabi merdekakan Zaid, Nabi anggap Zaid seperti anak Nabi. Wahai Muhammad, dan pada ketika engkau berkata kepada lelaki yang Allah beri nikmat kepadanya dan engkau pun bagi nikmat kepadanya, amsik 'alaika zaujaka wattaqillah, jagalah isterimu dan bertakwalah kepada Allah, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi, dan engkau sembunyikan dalam jiwamu wahai Muhammad apa yang Allah akan jelaskan dan bentangkan. Wahai Muhammad, engkau dah mimpi engkau kahwin dengan Zainab, awak tak pergi abang dekat Zaid. Engkau sembunyi dalam jiwa kita, dalam jiwa engkau. Kita boleh fahamlah macam mana orang nak cerita, situasi tu berat. Allah kata, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi, engkau sembunyikan di dalam jiwa apa yang Allah akan dedahkan. Wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha, engkau takut kepada manusia sedangkan engkau lebih layak untuk takut kepada Allah. Engkau lebih layak dan lebih patut untuk takutkan kepada Allah daripada takutkan apa kata manusia nanti. Kemudian Allah ceritakan, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Allah kata, dan apabila Zaid telah meninggalkan Zainab, mentalakkan Zainab, zawwajnakaha, kami akan kahwinkan engkau dengan Zainab, agar supaya orang mukmin tahu bahawa tidaklah ada masalah pada mereka untuk berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Wa kana amrullahi maf'ula, sesungguhnya urusan Allah akan tetap berlaku macam Allah nak. Tengok tuan-tuan, sikit punya berat. Arab jahiliah dulu mereka percaya isteri anak angkat sama macam isteri anak sendiri, tak boleh kahwin. Orang anggap benda tu berat, sebagaimana bekas isteri kepada anak bapa tak boleh kahwin, demikian juga bekas isteri kepada anak angkat bapa tak boleh kahwin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mahu menukar hukum ini, mahukan agar hukum ini tidak diterima begitu, dan Allah tukar dengan cara yang sangat berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Zaid datang, wahai Rasulullah, aku nak bercerai dengan Zainab. Nabi kata, amsik, jangan, peganglah Zainab, bertakwalah kepada Allah. Allah turunkan ayat, wahai Muhammad, kenapa engkau sembunyikan satu perkara yang Allah nak ceritakan? Kamu takut akan manusia, sedangkan lebih layak untuk kamu takut kepada Allah. Dengan kemudian full instruction, apabila Zaid telah menceraikan Zainab, kami kahwinkan engkau dengan Zainab, supaya orang mukmin tahu mereka boleh kahwin dengan isteri kepada bekas isteri kepada anak angkat mereka. Sebab tu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, beliau selalu ceritakan kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, zawwajakum abaukum, kamu ini telah dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bapa-bapa kamu. Siapa kahwinkan Aisyah? Abu Bakar. Siapa kahwinkan Hafsah? Umar. Dan juga isteri-isteri yang lain, sama ada bapa mereka ataupun kalau mereka tawanan perang, Nabi kahwinkan, Nabi bayarkan mahar dan sebagainya. Proses biasa. Kata Zainab, zawwajakum abaukum, kamu dikahwinkan oleh bapa kamu, tetapi aku dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala daripada atas 7 petala langit. Special case Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ini yang salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kisah yang nak menggambarkan bahawa untuk para nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun Nabi tak boleh buat apa, tak boleh sembunyi apa yang ada dalam jiwa. Wahyu dah sampai, mimpi dah sampai yang Nabi akan berkahwin dengan Zainab.
Nabi sembunyikan mimpi tu, tak abang lagi, tak tahu macam mana nak abang. Itu pun Allah turunkan ayat terus untuk bagi tahu inilah realiti yang akan berlaku. Ini salah satu kisah yang kita boleh belajar dan kita boleh ambil iktibar daripada Al-Quran.